Okey, so hari ini kita akan sambung lagi tentang rumus-rumus pembezaan. Sebenarnya masih lakukan benda yang sama, tapi cara soalan tanya lah. Okay? So, kita tengok sambungannya, latihan 2.2, soalan 2. Tak ada benda baru di sini, hanya bentuk soalan. So, kalau, cikgu enlarge sikit. So, kalau kamu tengok simbol ini, macam biasalah kalau kamu tengok simbol ini ialah simbol pembezaan. So, bila soalan kata diberi fungsi fs cari ini, so maksud saya cikgu suruh kamu bezakan inilah. Boleh? Okey. Bezakan ini, apakah rumus yang sesuai, Anissa? Ataupun apa yang awak nak buat kalau saya nak bezakan ini? Anissa? Darab. Aku gunakan rumus darab. Boleh? Ada cadangan lain? Faham? Ada cadangan lain? Selain daripada gunakan bentuk darab? Hakim? Ayuni? Tak ada? Okey. Kalau kamu itu saja kamu dah tengok, tak apalah kamu gunakan rumus darab. Kita akan gunakan rumus yang kelima lah, yang darab punya. Okay. So, sebenarnya tak ada apa, hanya cara soalan itu tanya. So, kalau kamu tengok soalan 3, apa yang tulis di sini, beza sikit kan? Kalau sebelum ini cikgu tulis ini, yang ini cikgu tulis ini. So, kamu sudah belajar dalam tingkatan 4 tajuk fungsi. Kalau cikgu bagi nilai di dalam kurungan ini, yang cikgu bagi ini objek ke image? Objek ke image? Faham? Image ke teacher? Yang mana satu objek, yang mana satu image? Rasanya yang songsang tu image. Bukan, sekarang tak ada cerita songsang. Maksud saya sekarang, contoh. Okay, cikgu bagi fungsi fs sama dengan 2s tambah 1. Simple aja. 2s tambah 1. Okay, cikgu kata, satu cikgu boleh kata cari f negatif 1 lah. Okay, satu cikgu kata cari nilai x jika fs sama dengan negatif 1. So, ini ialah soalan awak kena tahu yang cikgu kena tanya awak. Ini cikgu bagi objek, tanya image ke? Cikgu bagi image, awak nak cari objek. Yang mana satu ialah cikgu bagi objek, yang mana satu cikgu bagi image. Sebab awak salah tentukan benda ini, awak tak tahu cara yang betul. Kalau soalan cikgu bagi objek punya, soalan yang cikgu bagi objek punya, nanti kerja kita ialah kita ganti masuk. Kalau soalan yang cikgu bagi image punya, kita akan buatlah fungsi perkenaan sama dengan image, lepas tu kita selesaikan. Sekarang, antara A dan B, yang mana satu ganti masuk, yang mana satu saya kena buat teknik selesai tu. Faham? Teacher yang mana nak buat kerja ini? yang B kot. Alamak, kamu punya tingkatan 4. Yang atas ini ya. Kalau cikgu bagi benda-benda di dalam ini, kerja kita ialah kita ganti masuk. Yang bawah ini ialah kita akan buat 2S tambah 1 sama dengan image, kemudian kita selesaikan dapat X. So, sudah lupa tingkatan 4 punya. So, soalan ini ya, faham? Soalan ini sebenarnya yang cikgu bagi ialah objek. Yang cikgu bagi kepada kamu ialah objek. Sebab cikgu bagi sesuatu benda di dalam kurungan ini. So, tak apalah, saya lupa cikgu bagi ajalah. So, kalau cikgu sudah bagi objek kepada kamu, kerja kamu yang kamu akan ganti masuk ke dalam fungsi berkenaan, dapat jawapan lah. Macam tadi kan, kalau cikgu bagi fs dia ialah 5x, kalau cikgu tanya F2, kamu ganti masuk aja lah. 5 kali 2, 10. Itu jawapan dia. Okay. So, sekarang, untuk soalan ini, dia bukan soalan fungsi. Okay. Dia bukan soalan fungsi sebab kalau kamu tengok tepang ini ialah simbol untuk pembezaan.
Bukan fungsi songsang. Kalau fungsi songsang macam ini. Dia punya negatif 1 bukan ada dalam kurungan. Dia punya negatif 1 seolah-olah macam kuasa kita. Itu baru fungsi songsang. So ini ialah soalan sebenarnya cikgu akan minta kamu, langkah pertama kamu lakukan pembezaan lah. Kamu lakukan pembezaan terhadap ini. Lakukan pembezaan terhadap ini. Lepas tu akan dapat jawapan kan. Jawapan awak rumit-rumit lah macam latihan sebelum ni. Kita ada X kuasa 2 apa-apalah panjang-panjang tu. Lepas itu langkah kedua baru kita buat kerja macam kita buat dalam tajuk fungsi, iaitu bila soalan diberi objek, saya ganti masuk ke dalam apa yang saya dapat itu, lepas tu saya dapat jawapan. Boleh ya? Sebagai contoh sebagai contoh. Cikgu tumpang. Okey. You punya kerja jadi. Okey. Ini cikgu tanya pembezaan saja. So sekarang mungkin cikgu boleh bagi macam ni. Diberi Fs sama dengan 5, 3 tolak X kuasa 3. Dan cikgu kata cari F negatif 1, 2. Contoh F negatif 1, 2. So apa yang awak akan buat? Mula-mula awak akan buat kerja yang sama macam inilah. Langkah pertama kita. Kita akan buat pembezaan. Selepas kita dapat jawapan, so kerja seterusnya, langkah kedua kita akan buatlah F negatif 1 untuk 2, kita ganti masuk. Kita ganti masuk 2 ini di tempat X kita, maksudnya sini. So saya ganti masuk, dapatlah negatif 15, 3 tolak 2, kuasa 2, lepas tu saya dapat jawapan. Faham itu kerja dia. Itu kerja untuk soalan jenis ini. Kamu lakukan pembezaan, lepas tu kamu gantikan nilai X kamu ke dalam persamaan tersebut. Dia gabungan pengetahuan pembezaan dan fungsi awak. Soalan 4 inilah kerja rumah hari ini cikgu beritahu cara nak buat aja. So kalau soalan ini, kalau kamu tengok cikgu bagi fungsi fx. Lepas tu cikgu juga beritahu kamu kalau kamu bezakan ini jawapan dia. Lepas tu cikgu soalan tanya apakah nilai h dan k. So macam mana kita nak buat? Ayu ni ada idea tak macam mana nak buat soalan ini? Ayu ni ada idea tak? Ayu ni? Tak tahu. Langsung tak ada idea. Sebab pattern soalan ini walaupun ini dalam tajuk pembezaan ini awak pertama kali tengok, tapi sebenarnya pattern ini awak banyak kali tengoklah semasa tingkatan 4. Cikgu bagi fungsi, cikgu bagi pembezaan, lepas tu cikgu suruh cari nilai. Banyak tengok sebenarnya. Hampir tiap-tiap tajuk kita akan tengok benda ini. Hanya ini cikgu uji sesuatu berkaitan dengan pembezaan, yang dulu mungkin cikgu uji sesuatu tentang fungsi, saya uji sesuatu tentang kuadratif, indeks, kita selalu jumpa. Ada idea langsung tak? Ada idea tak? Kalau ini keluar dalam exam, awak akan kosongkan ke? Awak akan cuba buat sesuatu? Tak apa yang sesuatu yang awak akan buat? Cikgu tengok latihan semalam tu awak semua betul. So maksudnya bukan awak rasa dalam exam awak takkan bagi dia kosong. Awak akan buat apa? Walaupun mungkin tak dapat langkah terakhir. Apa yang awak akan buat? Ayu ni tak boleh. Cuba. Ayu ni tak boleh. So kalau kamu tengok satu soalan, dia sudah bagi FS, dia juga bagi jawapan pembezaan kepada kita. So ni apa yang perlu kita buat? Langkah pertama, kita beza juga. Kita buatlah pembezaan terhadap ini. Kita buat pembezaan terhadap ini. So Ayu ni kalau saya nak buat pembezaan terhadap ini, rumus apa yang sepatutnya saya gunakan? Ayu ni? Rumus 7. Rumus 7. Kita akan gunakan rumus kuasa. Kita akan gunakan rumus kuasa. So kamu buat pembezaan, awak akan dapat satu jawapan kan? Awak akan dapat satu jawapan. So apa yang awak perlu buat?
Okay, langkah kedua, kamu banding dua jawapan ini. Okay, so sebagai contoh, cikgu pinjam lagi faham punya tadi ya, yang mana? Mana faham punya tadi? Okay. Okay, mana satu lagi? Okay, ini. Contoh soalan ini ya. Soalan ini. Okay. So mungkin soalan saya macam inilah. Cikgu bagi. Okay, diberi. Kalau kamu bezakan cikgu bagi fungsi ini kepada kamu. Itu soalan dia. Dan cikgu bagi. Kalau awak bezakan, awak dapat A, B, biasanya sini cikgu takkan tanya. Okay. A 3 tolak S kuasa B. Soalan tanya, apakah nilai A dan B? Okay. So, langkah pertama, kita akan buatlah pembezaan kita. Okay. Kita akan buat pembezaan kita. So, langkah kedua, apa yang awak perlu buat, ini jawapan awak. Ini hasil pembezaan yang diberi oleh soalan. So, kamu cuba bandingkan. So, bila kita nak bandingkan, kamu tengok dalam ini sama kan? 3 tolak X. 3 tolak X. So, maksudnya, yang A ini, saya kena banding dengan mana? Ayu ni? Di depan kurungan. So, ikut awak di depan kurungan awak ialah apa? Faham punya jawapan? Ayu ni? Negatif 15. So kita akan katalah, okay, A sama dengan negatif 15. Lepas tu kita buat bandingan ini pula, tempat ini. Kuasa kita. So kita akan tengok soalan kita punya kuasa. So apa jawapan untuk B? Ayu ni? 2. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Okay. So nanti inilah kerja kamu akan lakukan. Mula-mula kamu buat pembezaan. Lepas tu kamu tengok jawapan kamu dengan apa yang diberi. So cikgu nak hash dan K. Kalau kamu tengok hash di sini. Iaitu apa di depan kurungan nanti. Okay. K ialah kuasa untuk kurungan berkenaan. So dapatlah jawapan dia. Boleh ya? Okay. Kita pergi kepada soalan 5. So soalan 5 sebenarnya tak ada apa kan. Kalau awak nampak dy ds, awak fahamlah, cikgu nak awak buat pembezaan terhadap ini. Pembezaan terhadap ini. Okey. Hakim, kalau nampak rumus apa yang sesuai ataupun apa yang kena buat kalau saya nak bezakan ini? Hakim tak ada, teacher. Sorry? Hakim tak ada. Tadi kan dia ada, sudah keluar lah. Tinggal berapa orang sekarang? Ke ada orang baru masuk? Hidayat tu sudah masuk. Okey. Hidayat tu kalau tengok ini, kalau cikgu suruh awak buat pembezaan, apa yang awak akan buat? Masuk rumus 7 ke, teacher? Boleh. Kalau kamu nak gunakan rumus 7, boleh. Sebab di depan kurungan itu kalau tak nampak 1, so boleh. Terpulang kepada kamu. Kalau awak nampak rumus 7, boleh. Dan dia sebenarnya ada cara lain, bergantung kepada apa yang awak nampak. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Okey, soalan 6 ini sebenarnya lebih kurang. Saya malah nak scroll atas bawah, kalau tak nampak. Soalan 7 ini sebenarnya sama macam soalan 7. Soalan 6 ini sebenarnya sama macam soalan 3. Okay? Awak boleh rujuk tindakan soalan 3. Okay? Cikgu tanya, apakah nilai pembezaan dia bila X sama dengan 0? Sebenarnya soalan ini serupa macam soalan 7, hanya cara dia tanya soalan. So, tindakan kamu nanti sama macam soalan 3 lah. Okay, cikgu kurung atas ya. Soalan 3, maksudnya awak akan langkah pertama buat pembezaan. Lepas tu awak akan gantikan. Sebab kali ini cikgu pun bagi tahu, okay, S awak ialah berapa. So, awak ambil nilai S itu, awak ganti masuk. Tindakan kamu tak boleh terbalik ya. Mesti lakukan pembezaan dulu, baru boleh ganti masuk.
Okey So untuk ini kalau saya nak buat pembezaan, rumus apa yang sesuai Anissa? Anissa? Okey, rumus 7. Okay, ingat setiap kali nak gunakan rumus 7, kamu kena pastikan di depan kurungan ini ialah pemalah. Yang ini rumus 7 memang betul. Pun itu satu-satu cara dia aja. Okey, soalan 7. Soalan 7. Soalan 7 cikgu hanya bagi tips saja, kamu buat sendiri Secaraannya itu kerja kamu Dari sini kamu dapat satu persamaan. Kamu dapat satu persamaan. Tindakan kamu mirip kepada soalan 3 dan 6. So fahamlah, nanti kita akan buat kerja lakukan pembezaan, gantikan masuk nilai X. Lepas tu daripada sini kamu bentuk satu persamaan lagi. Kalau cikgu bagi nilai X, cikgu bagi nilai Y, cikgu nak kamu bentukkan satu persamaan. Apakah tindakan yang kita boleh lakukan? Ini sebenarnya tak ada kaitan dengan pembezaan Tak ada kaitan dengan pembezaan. Okey, sampai siapa sudah? Okey, faham? Ada idea? Cikgu bagi X, cikgu bagi Y. Bila awak diberi nilai X dan nilai Y, cikgu nak awak wujudkan satu persamaan. Akhirnya apa yang kita boleh buat? Tak ada kaitan dengan pembezaan. Sebab sini X dan Y aja. Ini X dan Y sahaja. So apa yang kita boleh buat? Kalau masukkan dulu nilai X dengan Y tu boleh? Ke dalam mana? Dalam persamaan tu. Ke dalam persamaan. So apa yang awak buat, ganti ini masuk ke dalam ini aja. Masukkan nilai S, nilai Y. Awak akan dapat persamaan kedua lah. So tengok ada dua persamaan ini, nanti kamu buatlah persamaan serentak. Buatlah persamaan serentak untuk dapat nilai A dan B. Boleh? Dan persamaan serentak ini kamu tengok keadaan lah. Kadang-kadang boleh pakai matematik punya, kadang-kadang kena gunakan apa yang awak belajar dalam tingkatan 4. Tingkatan 4 kita ada satu tajuk persamaan serentak kan. Gunakan teknik yang awak belajar di situ. So ini adalah latihan 2. Sebenarnya tak ada benda baru. Tak ada benda baru, hanya kerja-kerja yang kita perlu lakukan bila soalan itu tanyalah. Kita kena faham apa yang dimaksudkan oleh soalan. So seterusnya kita akan masuk subtopik yang seterusnya, iaitu pembezaan peringkat kedua. Kalau kamu tengok yang sebelum ini cikgu tulis itu ialah pembezaan peringkat pertama. So sekarang kita pergi pembezaan peringkat kedua. Awal-awal cikgu pun pernah terangkan kepada kamu, pembezaan peringkat kedua maksudnya apa? Beza kali kedua lah. So nanti kita tengok cara buat sekarang. Ataupun saya buat dulu, nanti baru cikgu bagi penulisan. Simple aja apa yang kita nak belajar hari ini. Katakan sekarang cikgu bagi satu persamaan kepada kamu. Tak payah rumit-rumit punya. Cikgu bagi saja 7S kuasa 3 tambah 2S kuasa 2 tolak 6S tambah 5. Contoh. So, apa yang kita belajar sebelum ini, kita lakukan pembezaan kan? dy, dx. Cikgu perlu seorang tolong saya lakukan pembezaan. Ayuni. So, kalau tengok yang pertama ini, rumus apa yang sepatutnya saya pakai? Ayuni? Rumus 3. So jawapan? 21 X kuasa 2. Kalau ini rumus? Rumus 3 juga. Jawapan? 4X. 4X. Kalau ini? 6. Jawapan dia 6. Kalau ini? Kosong. Hubungan mereka, so yang pertama ini apa hubungan? 21S. Tambah. Tambah. Kedua? Tolak. Ketiga?
Negatif 6? Tambah. Okey, tambah. Boleh ringkaskan? Boleh kot. Boleh, okey, tak apa-apa. 21X kuasa 2 tambah 4X tolak 6. Okey. So ini yang kita belajar dalam subtopik 2.2 lah, pembezaan peringkat pertama. So pembezaan peringkat kedua apa maksudnya? Selepas kita dapat jawapan ini, kita beza lagi sekali lagi. Dan macam mana nak buat pembezaan? Balik kepada 7 rumus itulah. So Ayu ni sambung. Kalau ini rumus 3. okey, jawapan 42X okey. Kemudian yang tambah ini okey, tambah 4M. Okey, yang ketiga tolak kosong. tolak kosong. So kalau kamu tahu tolak kosong nanti ringkas tak jadi, boleh tak tulis lah. Kalau tidak awak macam tadilah, tulis dulu lepas tu baru ringkaskan dan buang dia. Boleh? Itu maksudnya pembezaan peringkat kedua. Kita buat pembezaan, dapat jawapan dia, kita beza lagi sekali lagi terhadap jawapan kita. Terhadap jawapan kita. So itulah maksudnya pembezaan peringkat kedua. So buat tak ada masalah sebab kita balik kepada 7 rumus itu sahaja. Yang masalahnya ialah cara penulisan dia. So kalau cikgu bagi bentuk persamaan dalam Y sama dengan, so apa yang awak kena tahu? Kali pertama awak tulis dy ds. Kali kedua, contohnya bila sampai sini. Bila sampai sini, kita nak tunjukkan kita sudah buat kali kedua kan. So cara tulis ya, di kuasa 2 Y dx kuasa 2. Okay, itu cara penulisan dia. Penulisan ini sangat penting supaya awak sendiri ingat awak sudah buat berapa kali. Kalau tidak, sendiri buat berapa kali pun tak tahu. Selalu dalam latihan pembezaan ataupun dalam exam, awak akan nampak cikgu tegur di situ. Nak buat berapa kali? Sebab tak tahu sendiri sudah buat berapa kali tau. Dia sok buat aja. Okay? Ataupun cikgu akan tulis situ. Tak cukup. Okay? Soalan nak 2 kali, awak baru buat sekali. So penulisan dia penting bila awak buat kali pertama, awak tulis dy dx. Okay, buat sehingga dapat jawapan. Okay. Yang sudah diringkaskan itu. Okay, sudah diringkaskan itu, baru kita buat seterusnya. Bila buat saja seterusnya, cikgu saya pakai rumus sekali lagi untuk buat pembezaan, maka awak kena tulislah d2y dx kuasa 2. Untuk menunjukkan ini ialah pembezaan kali kedua. Itu memang cara penulisan dia. Okey, jangan ubah. Okey, kalau sekarang cikgu bagi benda ini bukan dalam bentuk Y sama dengan. Cikgu bagi dalam bentuk simbol fx, simbol fungsi. So bila kamu buat pembezaan kali pertama, kita letak macam ini kan. Tadi kita banyak nampak soalan jenis ini sudah. So bila saya nak buat pembezaan kali kedua, cara penulisan senang aja. Macam ini. Kalau awak nampak 2 titik, 2 kali. Nampak 3 titik, 3 kali. Kalau nampak 4 titik, 4 kali sebenarnya. Walaupun untuk sukatan kamu tak adalah buat sampai ke 3 ke 4 lah. Tapi memang itu idea dia. Kalau awak nampak cikgu tulis 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksudnya buat pembezaan sampai 5 kali. Dapat jawapan, buat lagi kepada jawapan. Dapat lagi, buat lagi kepada jawapan. Sehingga 5 kali. Begitu juga kalau dy dx dy dx. Kalau kamu nampak cikgu tulis sini 4. Itu maksudnya buatlah pembezaan sampai kali keempat. Tapi tidak ada dalam sukatan kita lah. Tidak ada dalam sukatan kita. Awak hanya akan nampak benda ini bila awak masuk U nantilah ataupun masuk matrikulasi ke tahun asasi ke ada ini. Cikgu bila ada di U pernah satu semester belajar pembezaan. Sedap saja lecturer punya soalan. Dia bagi satu fungsi. Lepas tu dia bagi F tanda 5 kali. Okey, lepas tu bagi satu nombor kepada kami. Pendek aja, ini soalan dia. Tapi bila kami nak buat, sebab kena buat pembezaan sampai 5 kali kan, pula bagi kita pembezaan yang sangat susah. So bila kami buat soalan ini 2-3 muka surat test pack lah. Baru dapat jawapan dia. Jawapan dia satu angka je. Bukan senang nak buat sebab apa? Terlalu banyak kali nak buat pembezaan. So kadang-kadang buat kami pun tak ingat kami sendiri buat berapa kali.
So penulisan sangat penting ya. So awak buat berapa kali? Bila kali pertama letak simbol. Awak sudah buat kali pertama. Bila buat kali kedua letak simbol supaya sendiri tahu sudah buat sampai berapa kali. Okay, boleh ya? So ini apa yang cikgu nak ajar hari ini sebenarnya, iaitu apa maksudnya pembezaan peringkat kedua dan macam mana simbol dia. Okay, macam mana simbol dia. Okay, sekarang kita tengok latihan. Okay, kita tengok latihan. Okay, kita tak payahlah buat begitu rumit punya. Kita buat standard kita cukup. Okay, kamu tengok latihan 2.3 soalan 1. Okay, kejap. Kejap. Okay. Sorry. So, kalau kamu tengok simbol ini, kalau tak berapa nampak, tengok awak punya kertas ya. So, saya kena buat pembezaan berapa kali. Hidayah tu? 2 kali, teacher. 2 kali ya. Okay, kita buatlah Hidayah tu. Okay. So, untuk buat kali pertama, kita akan letaklah simbol ini. Okay. Rumus apa yang sesuai? Rumus 7. Okay, rumus 7 cuba buat. Sekejap ya, teacher. Tengok rumus sebut cikgu tulis. Kalau tak boleh macam tadi siapa terus bagi jawapan, tak apa. Cakap apa, darab apa, macam tu. Tengok muka surat 3, rumus 7 macam nak buat. 2 darab 5. Okey. Dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 4. 5 tolak 1. Dalam kurungan 3 darab 2. 3 darab 2. 3 darab 2. X tolak kosong. Tolak kosong. Okey, ringkaskan. 10. Dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 4. Kuasa 4. 6x tolak kosong. Tolak kosong boleh tak tulis lah. Boleh? Boleh ringkaskan lagi? Tak boleh. Boleh. Boleh, sebab belakang satu sebutan je. Teacher. 10 darab 6x, 60x. Dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 4 kuasa 4. Okey dah. So walaupun kita sudah buat 3 baris, tapi kita baru sekali aja bezakan ya, sebab baris kedua dan ketiga itu kita tengah ringkaskan. Okey. So sekarang baru kita nak buat pembezaan kali kedua. Simbol kena letaklah supaya tahu sendiri sudah buat kali kedua. Okey. Untuk kali kedua, so kita tengok apa yang kita tapak di sini ya, apa yang kita tapak di sini. Buat keputusan semula. Kali ini saya nak pakai rumus apa? Tadi kita dari sini, daripada soalan pergi sini, kita gunakan rumus 7. Rumus 7 sebab kita nampak dia sebagai kuasa. Sekarang ini bagi ini, kita nak pakai rumus apa pula? Sambung Hidayah tu. Rumus 3 boleh, teacher? Rumus 3, okay, kalau rumus 3, dia ialah, maksudnya awak nak beza satu demi satu. Tapi hubungan ini dengan ini bukan tanpa tolak. Tak boleh. Okey. Okey, tak apa. Okey, cadangan lain. Biasanya macam ini. Kalau kamu nampak ada satu kurungan dalam tu ada banyak sebutan, kemudian ada kuasa di tepi, jangan gunakan rumus yang awak cakap rumus 3. Sebenarnya yang awak buat ialah rumus 4. Bezakan satu demi satu. Tak boleh lah. Kalau nampak ada kurungan, kemudian di luar kurungan itu ada kuasa. Dalam itu tak kisahlah rumit-rumit itu, jangan fikir bezakan satu demi satu. Boleh ya? Okey. Boleh. Baik. Rumus 7 boleh, teacher? Tak boleh?
Cikgu kata kalau nak gunakan rumus 7, apa syaratnya? Pemalar kat depan. Ya. So, okay, idea lain? Darab. Ya, okay. So, soalan ini ialah rumus darab. Inilah U kamu, inilah V kamu, lepas tu awak gunakanlah rumus yang kelima, iaitu rumus darab. Boleh? Okay. Boleh. So, cikgu nak cakap di sini ialah, okay, macam tadi, kita buat pembezaan kali pertama, kita gunakan rumus 7. Tidak bermaknanya, lepas ini kalau saya nak buat pembezaan peringkat kedua, dia mesti gunakan rumus 7. Dia boleh gunakan rumus lain, berkandung kepada apa yang kita dapat dalam jawapan itu. Okay? So, setiap kali bila kita nak buat pembezaan, rumus 1 sampai 7, mana satu nak pakai, awak memang kena fikir semula. Bukan kata, oh tadi saya pakai rumus 7, maka sekarang saya pun pakai rumus 7. Tak semestinya. Kadang-kadang yes, tapi tak semestinya. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan 2. So, soalan 2, kita lah cukup turun sikit. So, soalan 2, tak ada apalah. So, bila awak nampak simbol ini, awak tahulah awak nak buat pembezaan kepada ini. So maksudnya, okay, ini yang pertama. Bila kali pertama awak buat, awak tulis dy dx. So awak buat. Bila dapat jawapan, awak buat pembezaan kali kedua. Okay? Tak ada jawapan kamu ini buat. Itu teknik yang kita sepatutnya lakukan. Okay, hanya sebagai nak tolong kamu kejap. Siapa ni? Okay, naik atas balik. 4 orang, 5 orang, 4 orang aja. Anissa? Rumus apa nak pakai? Untuk ini begini. Rumus 5. Rumus 5. Rumus 5 darab kan? Apa darab apa untuk kali ini? Oh, silap. So sepatutnya kalau ini sebagai U awak, ini sebagai V awak, dia dalam keadaan macam ini, maksudnya rumus Darab. Kenapa darab? UV itu satu di atas, satu di bawah. Bagi. Rumus bahagi. So satu awak boleh buat, awak boleh gunakan rumus 6 kan, rumus bahagi. Okay. Lepas dapat jawapan, awak ringkaskan, nanti awak buat pembezaan kali kedua. Hanya kalau kamu masih ingat, waktu rumus bahagi, cikgu pernah ajar kamu, okay, kalau hanya tanpa tolak di sebelah atas sahaja, kita ada cara lain untuk buat dia. Antara kamu, siapa ingat lagi? Kalau dia dalam bentuk bahagi, tapi dalam bentuk bahagi itu hanya ada tanpa tolak di sebelah atas sahaja. Bawa 4 naik atas. Kalau 4 naik di atas, akan jadi apa? Negatif 4 bracket X kuasa 2 tambah 2. Semula? Negatif 4. Cikgu tulis depan kan cikgu tulis belakang? Belakang. Belakang. Negatif 4. Macam ni? Hubungan mereka darab lah. Itu. Yang bawah naik atas jadi negatif tu kalau kuasa dia. Maksud saya contoh ini. S kuasa 2 tambah 2 bahagi S kuasa 4. Baru kita tulis S kuasa 2 tambah 2 X kuasa negatif 4. Yang kita selalu kata bahagi jadi benda bawah tu naik atas tambah negatif itu ialah untuk kuasa benda itu. So kalau kamu tengok soalan 4 ini, soalan asal ini cikgu bahagi 4. So ada indeks di situ dah. Ada indeks di situ kan? Tadi cikgu tanya siapa? Faham Tadi cikgu tanya siapa pun tak ingat. Faham kan? Okay, Ada kuasa tak? Kalau cikgu kata bahagi 4. Ataupun 4 kuasa berapa? 4 kuasa 1. 4 kuasa 1. So kalau kamu nak pakai teknik ini, sini bukan tulis negatif 4, tapi kamu tulis 4 kuasa negatif 1.
4 kuasa negatif 1 ialah berapa? .25. Okey, kalau nak tulis bagi saya nombor perpuluhan pun boleh. Kalau tulis dalam pecahan, 1/4. so awak akan dapat S kuasa 2 tambah 2 kemudian 1/4. Tapi kalau awak nak buat tulis 0.25 pun okey lah. Ada jarang orang tulis macam ni tapi tak salah. Okay, lepas tu, Lepas tu darab masuk dalam. darab masuk dalam. So kamu dapat 1/4 X kuasa 2. Kemudian ini awak dapat 1/2. Maka nak bezakan ini lebih senang. Boleh? Okey. Apa yang faham lakukan ini boleh juga. Hanya waktu saya mengajar kamu ini, cikgu tak buat, bukan sebenarnya benda yang sama akan keluar tapi cara saya cakap bukan macam itu. Cikgu kata asingkan. Cikgu kata asingkan. Di mana apa yang awak buat? S kuasa 2/4 tambah 2/4. Tapi tak apa Kalau itu yang kamu faham sebenarnya tak ada masalah. Sorry, cikgu terpadan. Awak asingkan. Lepas itu awak pun dapat benda yang sama. Kalau kamu tengok. Hanya kalau awak buat kerja ini, maka lebih senang nak buat pembezaan lah. Tapi kalau siapa tak faham apa yang cikgu tulis di tepi ini, maka kerja awak memang pakai saja rumus bahagi. Tak ada masalah. Jawapan betul juga. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3. So, macam mana? Sorry. Soalan 3, macam mana nak buat? Ada orang lain masuk tak? Memang kamu saja. Sedihnya. Mana pergi? Okey, ini. Okey. Faham. Lepas itu Ayuni balik. Okey, Ayuni. Kalau soalan ini, cikgu rasa tadi cikgu yang tanya awak lebih kurang pattern soalan ini. Macam mana kita buat? Kalau cikgu pagi ini, apa yang kita akan buat? Cari FX dulu. Okey, kita cari FS dulu. Sudah pagi, lepas tu? FS inilah, lepas tu? Apa maksudnya awak cari FS dulu? Ayuni? Lepas tu buat pembezaan kali kedua. Okey. Maksud. Okey, so mula-mula kita buatlah pembezaan kali pertama. Lepas tu kita buatlah daripada jawapan itu, kita buat pembezaan kali kedua. Lepas tu? Boleh sambung? Tak boleh. Lepas tu masukkan nilai M dengan N. Lepas tu, sorry, semula? Kan dah dapat pembezaan kali kedua. Lepas tu carilah nilai M dengan N tu. Okey. Cikgu biasanya pakai istilah kita banding jawapan lah. Okey. So kalau kamu tengok soalan ini kan mirip kepada latihan 2.2 soalan 4. Dia juga kata bentuk soalan ni sebenarnya selalu ditanya. Dia bagi sesuatu, dia macam sudah bagi jawapan. Lepas tu dia suruh cari sesuatu penilai pemalas. So selalu biasanya soalan ini keluar, panik, tak tahu nak buat apa. So sebenarnya tak ada apa, buatlah awak punya daripada soalan tu, awak buat awak punya. Dapat jawapan awak banding dengan jawapan yang diberi oleh soalan. Okey, so nanti kamu buat sendirian. Okey, soalan terakhir dalam latihan ini. So cikgu bagi ni, tengok ada orang ada idea tak? Okey, selepas ni Hidayah tu, ada idea tak? Ada idea tak? Ada idea tak? Yang dia bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 tu buat pembezaan 2 kali.
Kita buatlah kali pertama, dapat jawapan dia. Kemudian kita buatlah kali kedua, dapat jawapan dia. Lepas tu, so kita ada jawapan kedua, kita ada jawapan ketiga. So lepas tu, Banding cari nilai-nilai X. Cari nilai-nilai X. So, macam mana buat? Macam mana buat? Sekejap. Ya, awak sekarang sini ada Y, ada dy ds, ada d2y dx kuasa 2. Lepas tu daripada ini, macam mana saya boleh dapat nilai X? Oh, masuk dalam tu dulu teacher. 5. Y masuklah di tempat Y, dy ds masuklah di tempat dy ds, d2y ds kuasa 2 masuk dia punya tempat. So nanti awak akan dapat satu persamaan di dalam bentuk, dalam tu ada X lah. Okay? Dengan S, kalau cikgu tengok bunyi soalan ini, cari nilai-nilai S. Dijangka kemungkinan sangat besar soalan ini awak akan dapat kuadratif. Itu sebabnya ada dua jawapan. Sebab baru ada satu persamaan aja kan. Satu persamaan, lepas awak masuk 3 ni, awak akan dapat satu persamaan, dalam tu ada X saja. Tapi soalan kata cari nilai-nilai S. So, kalau cikgu tak silap, soalan ini kemungkinan sangat besar kamu akan dapat satu persamaan kuadratif. Tak awak belajar dalam tingkatan 4 kan. Kalau dia ada persamaan kuadratif, macam katakan ini bukan jawapan betul. Katakan awak masuk-masuk, awak dapat benda macam ini. Lepas tu nak buat apa? Masuk dalam kalkulator buat yang apa benda Masuklah yang ada A, B, C tu kan. Okey, dapat jawapan. Katakan jawapan dia ialah 1 dan 4. Macam ini kita tulis ke? Tak. Tak, okey. So? Buat dalam bracket. Kalau dapat jawapan yang cantik punya, jangan lupalah kita kena tulis pemfaktoran dia. So kita mungkin akan tulis S tolak, ini bukan jawapan yang betul lah, cikgu tulis aja S tolak 1, S tolak 4. Walaupun kita sebenarnya tak buat tengah-tengah ini, kita terus tekan kalkulator dapat jawapan kan. Tapi dalam exam nanti, apa-apa kalau melibatkan kuadratif, bila awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan dia, jangan lupa tuliskan kaedah dia. So kalau nombor yang integer ataupun pecahan yang mudah, awak boleh tulis pemfaktoran. Kalau dapat jawapan macam 0.123, 0.645 contoh atau dapat nombor macam ni, janganlah tulis kepada saya S tolak 0.123, S tolak 0.45, nampak sangat tipu. So apa yang awak perlu buat ialah kalau dapat nombor yang dalam nombor perpuluhan macam ini, apa yang awak perlu buat, awak tipulah dengan rumus kuadratif yang ada. Okay Okay, cikgu tak tahu cikgu Rosa ada ingatkan kamu ataupun tidak. Okay, bila kamu tulis dalam bentuk pemfaktoran, jika dapat nombor cantik awak nak tulis dalam bentuk pemfaktoran, selepas awak tulis, tolong double check anda pandang yang pertama ini. X kali X, boleh tak awak dapat ini? Kalau tak boleh dapat ini, maksudnya di antara mereka ada satu baris lagi berubah. Mungkin cikgu bagi satu contoh. Contoh yang boleh tunjuk benda ini kejap. Okay, kamu tekan kalkulator, apa jawapan untuk ini? Betul ke negatif 1 dan 3? Betul, Cik. Betul. So awak tulis macam ini kan. So lepas tu awak mesti double check. Cuba semak ini dengan ini yang adakah awak boleh dapat ini? Kalau boleh dapat, penulisan ini betul lah. Tapi ada masanya, contohnya mungkin awak dapat cuba kamu tekan kalkulator untuk ini. Apa jawapan kamu?
X tolak 1 S tolak 1 X tambah 3. tambah 3. Maksudnya awak dapat jawapan positif 1 dan negatif 3 lah kan? Betul? Okey, kali ini kalau awak cek ini dengan ini. Bila awak darab, bolehkah awak dapat ini? Tak dapat. Tak dapat. Itu maksudnya apa? Di antara mereka kena tambah satu baris. Di mana awak kena fikirkan macam mana ini boleh dapat X kuasa 2. Ini macam mana boleh dapat X kuasa 2. Macam mana? 3x kuasa 2 macam mana boleh jadi x kuasa 2 saja? 3 mana pergi? Bagi 3. Kita akan buat bahagi 3. So kita tulis ini 2s tolak 3, 0 bagi 3, 0. So kena tambah baris ini. Kalau kamu tipu dengan teknik pemfaktoran, mesti cek benda ini. Kalau kamu tipu dengan rumus kuadratif, maka tak payah. Tulis saja. Contohnya yang untuk yang ini, tulis saja. Negatif 2 tanpa tolak, negatif 2 kuasa 2 tolak 4, AC bagi 2A. Lepas tu tulis jawapan ini. Untuk ini pun sama, buat aja. Negatif 6 tanpa tolak, 6 kuasa 2 tolak 4, 3, negatif 9 bagi 2, 3. Dapat jawapan ini. Tak payah fikir kalau gunakan rumus kuadratif. Kalau gunakan kaedah pemfaktoran, kena dapat cek pastikan yang anda pandai yang pertama ini boleh keluar nilai A dalam persamaan kuadratif awak. Okay? So ini sebagai ulang kaji sajalah. Okay, Cikgu Padam. Okay. So untuk soalan ini cikgu jangka awak akan dapat kuadratif. Sebab cikgu tak tengok dia punya jawapan. Tapi biasanya itu apa yang cikgu nampak. Kalau soalan itu kata cari nilai-nilai. Biasanya dia akan melibatkan kuadratif. Kalau tidak, kenapa ada nilai-nilai kan? Kenapa ada dua jawapan? Sebab untuk kamu, dia ada dua jawapan sebab awak dapat kuadratif. Kalau dia awak dapat persamaan biasa, awak tak akan dapat dua jawapan. So nanti awak be careful lah. Tengok ada tak dapat kuadratif. So ini latihan untuk hari ini iaitu 2 point. Okay. Senang cakap ialah kertas kamu punya muka surat 7. Latihan 2.2 soalan 2 sampai 7 dan latihan 2.3 soalan 1 sampai 4. Okay? So Hidayah tu awak ada latihan pada saya kan? Hidayah ada tak cikgu suruh buat apa-apa? Tak ada. So kamu punya semua tak ada 5K1. Yang mana tulisan saya? Oh tak ada juga. So Fahan sudah settle, yang lain tu tak ada. So itu sajalah. Okay, ada 3 minit lagi awak boleh cuba buat latihan. Kalau ada masalah boleh tanya lah.